Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Datuk Abbas selaku penasihat Surau Taman Saudiana Indah, pengerusi surau ini, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, imam Bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ini masih Allah Taala memberikan nikmat kepada kita, dapat kita berhimpun untuk kita hadir dalam majlis ilmu untuk mendengar perbicaraan berkenaan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di negara Malaysia ni, syukur pada Allah juga kerana kita masih lagi boleh kumpul. Ada saudara-saudara kita di setengah negara tak boleh kumpul. Di setengah negara lah, terutama negara-negara Eropah, di masjid memang tak boleh kumpul. Macam kawan-kawan saya ada yang masa belajar dulu duduk dekat Kanada dan duduk dekat beberapa negara yang lain. Bila saya tanya, ada juga kadang call diorang tanya, mereka kata di masjid mereka boleh kumpul kadang ada 5 orang. Dia kadang boleh ahli jawatan kuasa masjid je, ni negara luar, dan mungkin juga di setengah negeri di Malaysia. Tapi apa keadaan pun, kita di Negeri Sembilan syukur pada Allah Ta'ala dapat berhimpun pada malam ini untuk kita membicarakan peristiwa Isra' Mi'raj. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ialah satu peristiwa yang merupakan kemuncak keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Isra' disebut dalam Al-Quran, dan dalam hadis diceritakan berkenaan dengan Mi'raj. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini kalau digabungkan dia ada dua lah, satu Al-Isra' dan satu lagi ialah Al-Mi'raj. Jadi disebut dengan nama Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kena beriktikad, maksudnya antara perkara yang kita perlu percaya ialah berkenaan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Ini antara perkara yang kita perlu percaya, kita perlu beriman tentangnya. Cuma peristiwa Isra', kalau satu orang tu dia ingkar peristiwa Isra', dia boleh jatuh kafir. Kalau Mi'raj dia ingkar, maka dia tak jatuh kafir, tetapi dia dikira sebagai fasik, mubtadi', orang yang melakukan bid'ah, fasik. Jadi kerana peristiwa Isra' dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Siapa yang ingkar peristiwa Isra' boleh jatuh kafir. Tapi kalau peristiwa Mi'raj, siapa yang ingkar, dia tak jatuh kafir, tapi jadi fasik. Dia boleh jatuh fasik. Kerana peristiwa Mi'raj dia tak ada dalam Quran, dia ada dalam hadis. Dia ada dalam hadis. Jadi mengingkarinya ialah boleh jatuh, dihukumkan fasik. Baik. Tetapi walau bagaimanapun, peristiwa Isra' Mi'raj sebagai orang beriman, kita perlu mempercayainya kerana ia menunjukkan kepada kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang pendek, tempoh yang pendek ini, untuk kita membicarakan semua berkenaan dengan peristiwa Isra' Mi'raj rasanya tak cukup masanya.
Cuma saya cuba sampaikan beberapa perkara yang penting dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini. Nabi SAW sebelum daripada diisra'kan, baginda SAW telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan banyak ujian. Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Jadi lepas tu Nabi menjalankan dakwah secara senyap-senyap 3 tahun. Kemudian lepas tu Nabi SAW menjalankan dakwah terang-terangan masuk tahun keempat kenabian. Tahun kelima, tahun keempat kenabian, tahun kelima kenabian, bila ada orang beriman dengan Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman dengan Nabi SAW diseksa. Seksaan yang begitu berat, begitu dahsyat diseksa. Dan waktu tu kebanyakan yang beriman orang-orang lemah. Kemudian perkara ini berterusan sehingga tahun kelima kenabian. Bila kelima kenabian ni maksudnya masih di Mekah, belum lagi hijrah ke Madinah. Tahun kelima kenabian, Nabi SAW beri izin kepada orang Islam untuk hijrah pergi ke Habsyah. Habsyah sekarang ialah negara Ethiopia. Jadi sebahagian sahabat, lebih kurang dalam 17 atau 18 orang, hijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan di sana. Tahun ke-6 kenabian, tahun depan tu, sebahagian sahabat lagi hijrah ke sana. Dan dalam kitab sirah beritahu bilangan mereka lebih kurang 100 orang. Pergi hijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan daripada Raja Najasyi yang bernama Ashamah yang tinggal di sana. Tahun ke-7 kenabian, jadi bila para sahabat radhiyallahu anhum yang pergi hijrah ke sana ni, ini menunjukkan kepada kita beratnya dugaan dan ujian yang mereka terima apabila mereka masuk Islam. Begitu berat diseksa, sampai terpaksa mereka hijrah pergi ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan di sana. Tahun ke-7 kenabian, orang-orang Islam makin bertambah. Maka orang-orang kafir Quraisy Makkah, mereka membuat satu kesepakatan untuk boikot orang Islam. Boikot orang Islam, mereka boikot orang Islam, keluarga Nabi yang terhampir, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bila mereka nak boikot orang Islam dan juga keluarga Nabi yang dekat ni, mereka telah buat satu surat perjanjian. Surat perjanjian tu digantung di Kaabah. Ditulis di atas kulit dan diletakkan di Kaabah supaya semua orang hormat pada perjanjian tersebut. Bila perjanjian ini dimeterai dan diletakkan di Kaabah, maka orang Islam pun telah diboikot. Berapa tahun? 3 tahun. Dan dalam tempoh itu ramai orang Islam dan juga anak-anak orang Islam, bayi-bayi yang lahir mati kebuluran. Kita mungkin bila kita cerita pasal perkara ni, kita anggap perkara ni mudah. Tapi orang yang menghadapinya baru dia tahu macam mana susahnya. Kalau kita sekadar cerita, mungkin kita rasa senang, mungkin kita rasa susah. Tapi kalau satu orang berada dalam kelaparan sampai mati, ini keadaan yang begitu berat. Macam dulu sahabat radhiyallahu anhum tak ada makanan sampai terpaksa makan daun pokok. Kita tak pernah pun. Sekarang macam mana orang lapar pun secara umum tak adalah sampai makan daun pokok. Ia ada juga kadang-kadang dapat bantuan tapi mungkin susah, kesempitan hidup. Tapi waktu tu bila orang Islam diboikot, tak ada dibenarkan bagi makan kepada mereka, minum dan sebagainya, diboikot 3 tahun di lembah Bani Hashim. Lembah Bani Hashim ni dulu ialah terletak antara Bukit Safa, Marwah dan sampai ke tempat Zamzam yang sekarang ni, sampai ke tempat yang mana ke rumah kelahiran rumah kelahiran Nabi SAW. Situ dulu kawasan tu dipanggil lembah Bani Hashim. Orang Islam diboikot selama 3 tahun di situ. Daripada tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Bila tahun ke-10 kenabian, pemboikotan tu berakhir. Macam mana berakhir? Bila dah banyak orang Islam mati, ada sebahagian mereka kesian nak cuba bantu orang Islam. Tapi bila mereka pergi ke Kaabah, tengok surat perjanjian tu, kulit yang tertulis pada dia perjanjian tersebut, kulit tu dah dimakan anak-anak. Yang hanya tinggal lafaz Bismikallahumma, perjanjian dah habis. Dah dimakan anak-anak. Maka dengan sendirinya perjanjian itu terbatal. 2 bulan lepas tu, tahun ke-10 kenabian, 2 bulan lepas tu, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi SAW dengan perginya Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Abu Talib jaga Nabi daripada Nabi SAW usia 8 tahun. Abu Talib ni jaga Nabi daripada Nabi SAW berusia 8 tahun. Abu Talib jaga Nabi.
Dia punya jaga sampaikan dia lebih sayang Nabi SAW melebihi anak-anaknya. Dia ada anak-anak dia, tapi dia sayang Nabi SAW melebihi daripada anak-anak dia. Dia jaga Nabi daripada usia 8 tahun sampai Nabi kahwin usia 25 tahun dengan Khadijah radhiyallahu anha, 8 sampai 25. Lepas tu ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, baginda menjalankan dakwah. Orang-orang kafir Quraisy Makkah, bila Nabi menjalankan dakwah, mereka banyak kali jumpa Abu Talib, minta pada Abu Talib supaya pujuk Nabi berhentikan dakwah. Abu Talib walaupun dia tak beriman, tapi walau bagaimanapun dia tetap menyokong dakwah Nabi SAW. Dia tak masuk Islam, tapi sokong dakwah Nabi, Abu Talib. Jadi lepas daripada Nabi menjalankan dakwah pun, selepas diutuskan wahyu kepada Nabi SAW, Abu Talib ni bela Nabi sampai usia Nabi SAW berapa? 50 tahun. Maknanya kesimpulannya, Abu Talib ni jaga Nabi daripada usia 8 tahun sampai Nabi kahwin. Lepas Nabi kahwin pun dia ambil berat pasal Nabi. Lepas Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, dia ambil berat pasal Nabi SAW dan juga membela Nabi sampailah dia meninggal dunia. Waktu tu Nabi SAW berusia 50 tahun. 50. Kesimpulannya, Abu Talib ni ambil berat dan jaga Nabi lebih kurang 42 tahun. 42 tahun. Daripada Nabi usia 8 sampai Nabi SAW usia 50 tahun. Tapi bila dia pergi, Nabi SAW begitu sedih, dan mengikut riwayat, dan dalam banyak riwayat disebutkan dia meninggal dunia dan kena tak beriman. Lepas itu ada disebutkan beberapa hari lepas Abu Talib meninggal dunia pula Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dua orang ini bila pergi, Nabi SAW begitu sedih. Kita kata satu orang yang banyak bagi bantuan kat Nabi luar rumah pun pergi. Satu orang yang banyak bagi bantuan kepada Nabi SAW dalam rumah pun pergi. Dua-dua pergi. Tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian. Bila Abu Talib meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy seronok, kerana mereka dapati peluang mereka untuk susahkan Nabi makin bertambah. Sebab sebelum ni mereka nak buat apa-apa, mereka akan beragak-agak kerana Abu Talib masih ada. Mereka masih hormat Abu Talib. Tapi bila Abu Talib dah pergi, mereka buat apa saja nak buat. Di tahun ke-10 kenabian. Kerana itu Nabi SAW memikirkan kalau orang kafir Quraisy ni degil sangat tak nak beriman, Nabi pun nak pergi jalankan dakwah di tempat lain. Itu yang Nabi SAW pun pergi ke Taif, jalan kaki. Taif, Mekah Taif 80 km dan naik gunung yang begitu tinggi. Lagi tinggi daripada kalau sekarang kalau kita pergi, kadang kalau kita pergi Taif sekarang naik bas, itu bukan jalan yang Nabi biasa jalan. Nabi pergi lalu jalan gunung begitu tinggi. Dan zaman tu bukan ada jalan raya macam kita, Nabi pergi jalan kaki. Ada riwayat sebutkan 2 minggu perjalanan kaki nak pergi ke Taif. Dalam lebih kurang 2 minggu Nabi SAW bergerak ke sana dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menjalankan dakwah pada orang Taif. Dan kisah di Taif kita sedia maklum, sampai di Taif orang Taif tak mau terima dakwah Nabi. Dahlah tak mau terima, halau Nabi pula. Dahlah halau Nabi, bila Nabi nak balik tinggalkan kawasan mereka, mereka kejar Nabi SAW dengan batu dan baling Nabi SAW dengan batu. Dalam kitab sirah dia disebutkan Nabi SAW dianggarkan dikejar dan dibaling dengan batu ketika keluar dari Taif hampir 5 km lebih kurang. Sampai Nabi dah jauh keluar dari Taif, Nabi masuk dalam satu kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Bila Nabi masuk kebun tu, Nabi dah pengsan baru mereka tinggalkan Nabi. Dah jauh sikit. Jadi jarak yang begitu jauh mereka baling. Dan waktu tu seluruh badan Nabi SAW berlumuran darah. Tapi kita sedia maklum Nabi SAW maafkan mereka dan baginda doakan supaya Allah lahirkan daripada golongan mereka, daripada kumpulan mereka, daripada keturunan mereka orang beriman. Allah kabulkan doa Nabi SAW sebelum Nabi wafat orang Taif beriman. Sebelum Nabi wafat orang Taif beriman. Dan lepas Nabi wafat, daripada keturunan Taif lahir orang-orang yang menegakkan agama Allah Ta'ala. Lepas tu, baik, balik daripada Taif itu beberapa bulan, tak lama lepas itu, beberapa bulan selepas Nabi SAW pulang dari Taif, barulah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj yang kita nak bicarakan ni. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini yang kita bicarakan ini ialah di belakang dia ada tersimpannya dugaan yang begitu berat untuk Nabi SAW.
Selepas dah diuji, dan hati Nabi hancur. Lepas tu baru Allah tenangkan hati Nabi SAW dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni kemuncak kepada Allah Ta'ala tenangkan hati Nabi SAW. Dia berlaku pada 27 Rejab. Menurut kebanyakan ulama, walaupun ada ikhtilaf, 27 Rejab tahun depan tu tahun ke-11 kenabian. Lepas Nabi SAW pulang daripada peristiwa yang sebelum-sebelum ni, iaitu peristiwa Taif. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi SAW pada satu malam Nabi tengah tidur di rumah Ummu Hani binti Abi Talib. Jibril dan Mikail alaihissalatu wassalam bawa Nabi. Ada riwayat sebut ada lagi yang lain. Ambil Nabi SAW, bawa Nabi SAW berhampiran dengan Kaabah, dekat kawasan nama dia Hatim. Hatim ni dekat dengan Kaabah lah, Hijr Ismail. Kemudian mereka baringkan Nabi SAW dan belah dada Nabi SAW. Keluarkan hati Nabi SAW, dan kemudian salah satu malaikat tu telah bawa satu bekas yang diisi dengan air Zam-Zam. Hati Nabi SAW telah dibasuh dengan air Zam-Zam. Selepas dah dibasuh dengan air Zam-Zam, lepas tu dibawa satu lagi bekas. Bekas tu diisi dengan iman dan hikmah. Iman dan hikmah dimasukkan dalam dada Nabi SAW. Lepas tu hati Nabi dimasukkan balik, kemudian dicantumkan balik dada Nabi SAW. Ini dipanggil peristiwa Syaqqus Sadar. Syaqqus Sadar maknanya pembelahan dada Nabi SAW. Dan peristiwa ini dia berlaku tak ada sakit. Dan ini juga antara mukjizat Nabi SAW. Peristiwa Syaqqus Sadar, iaitu pembelahan dada ini, berlaku pada Nabi SAW 4 kali. Dan ini kali yang terakhir. Sebelum ni ada ketika Nabi usia 4 tahun, ada lagi 10 tahun ketika nak dilantik oleh Nabi dan Rasul 40 tahun. Dan ini yang last, yang terakhir. Kerana Nabi SAW nak dibawa untuk satu perjalanan yang begitu agung, perjalanan yang begitu hebat. Selepas itu Nabi SAW pun telah bergerak daripada Masjidil Haram. Dibawa seekor binatang kepada Nabi SAW. Binatang itu namanya Buraq. Kita sedia maklum nama dia, Buraq. Buraq binatang warna putih. Dalam riwayat kitab hadis beritahu bahawa dia besar sikit daripada keldai, kecil sedikit daripada bagal. Maksudnya dia antara dia besar sikit daripada keldai lah. Keldai kecil, dia besar sikit daripada keldai. Binatang yang berwarna putih. Satu langkah dia sejauh mata memandang. Dan ada riwayat disebutkan bahawa Nabi Ibrahim AS sebelum ini juga pernah tunggang Buraq. Buraq ialah tunggangan para Anbiya alaihissalam, dan binatang yang dibawakan kepada baginda SAW daripada syurga. Bila Nabi SAW nak naik Buraq ni, waktu tu Jibril dengan Mikail ada bersama Nabi SAW. Buraq ni macam dia melompat-lompat, macam sombong, macam tak nak bagi orang naik atas dia. Jibril AS bagi tahu pada dia, kau tahu tak siapa yang nak naik engkau ni? Yang nak naik engkau ni ialah makhluk yang paling agung di dunia ini. Buraq tu pun diam. Dan Nabi SAW pun naik di atas Buraq tersebut. Nabi SAW pun bergerak. Baginda bergerak daripada Makkah, daripada Masjidil Haram, nak pergi ke Syam, nak pergi ke Palestin. Dan ini dipanggil Al-Isra'. Ini dipanggil Al-Isra', yang disebutkan di dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Isra' ialah dibawa daripada Masjidil Haram pada waktu malam ke Masjidil Aqsa di Palestin. Masjidil Aqsa terletak di Syam. Zaman dahulu Syam merangkumi 4 negara. Zaman dulu kalau sebut Syam merangkumi 4 negara. Satu ialah Palestin, yang kedua ialah Syria, yang ketiga Jordan, dan yang keempat Lebanon. Ini dulu 4 negara ini dulu Syam. Sekarang kalau kita sebut Syam, kita faham bahawa Syria sahaja. Tapi zaman dulu Syam merangkumi sebenarnya 4 negara ni. Sebab tu kadang-kadang kalau sebut Syam dalam kitab-kitab terdahulu, ialah boleh jadi maksud dia Palestin, atau boleh juga maksud dia Syria, atau boleh juga maksud dia Jordan. Kerana dulu Syam besar, dan dulu negara Syam dalam kekuasaan kerajaan Rom. Nabi SAW pun bergerak. Kalau nak ceritakan riwayat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, terlalu banyak riwayat yang menceritakan macam-macam berkenaan dengan peristiwa yang berlaku. Yang sempat disampaikan mana yang penting sahaja kerana masa, kan, kita nak jaga masa. Baik, Nabi SAW ketika dalam perjalanan,
baginda lalu satu tempat yang penuh dengan pokok kurma. Jibril alaihissalam kata, wahai Muhammad, singgah kat sini solat. Nabi SAW pun singgah kat situ, baginda solat 2 rakaat. Selepas selesai solat, Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi SAW, kamu tahu tak, kau tahu tak ni tempat apa? Nabi kata tak tahu. Tempat yang banyak pokok kurma ni. Jibril alaihissalam kata, ini tempat ni nama dia Taibah, dan di sinilah nanti tempat yang kau akan hijrah, iaitu baginda SAW singgah di Madinah sebelum baginda SAW hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW bergerak lagi, lepas tu naik burak, bergerak, baginda sampai di satu tempat yang bernama Baitul Laham. Tempat ini bernama Baitul Laham. Ada satu tiang yang tinggi. Baginda sampai di satu tempat bernama Baitul Laham. Jibril alaihissalam kata pada Nabi SAW, singgah, berhenti solat dekat sini. Selepas selesai solat, Jibril alaihissalam tanya, tuan tahu ni tempat apa? Jibril alaihissalam kata tak tahu. Rasulullah SAW kata tak tahu. Lepas tu Jibril alaihissalam beritahu, tempat ini ialah Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu Nabi SAW bergerak lagi. Baginda sampai di satu tempat yang bernama Madian, di sebatang pokok yang rendang. Nabi SAW berhenti kat situ, singgah solat dengan arahan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi lepas solat, tuan tahu tempat ni apa? Nabi SAW kata tak tahu. Jibril alaihissalam beritahu, tempat ini ialah tempat Madian, dan tempat tuan solat tadi bawah pokok tadi ialah tempat yang Musa alaihissalam pernah singgah kat situ. Madian ni kampung Nabi Shu'aib alaihissalam, dan merupakan tempat yang mana Nabi Musa alaihissalam duduk kat sana selama 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam kahwin dengan anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Baginda duduk 10 tahun dekat Madian. Dekat dengan Syam juga, dekat Syam dan dekat kawasan Jordan. Jadi itu saya sebut tadi Syam. Jadi Nabi Muhammad SAW singgah di sana. Nabi SAW bergerak lagi sampai atas satu gunung tinggi. Nabi SAW solat kat situ. Jibril AS kata, selepas selesai solat, Jibril tanya, tuan tahu tempat ni apa? Rasulullah SAW kata tak tahu. Jibril AS beritahu, ini ialah Bukit Tur Sina, iaitu tempat Nabi Musa AS berkalam atau berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW telah solat di 4 tempat ni. Dalam perjalanan sebelum sampai ke Baitul Maqdis, baginda solat di Madinah. Baginda SAW solat di tempat kelahiran Nabi Isa AS, di tempat Nabi Musa AS Madian, dan juga kampung Nabi Shu'aib AS, dan juga baginda solat di tempat Nabi Musa AS Bukit Tur Sina. Para ulama kata, kenapa Nabi singgah solat kat sini? Ini antara sebab dia juga, hikmah dia ialah tempat-tempat ini ialah tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik dan tempat yang pernah diduduki oleh orang soleh. Tempat yang pernah diduduki oleh orang soleh. Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, tempat-tempat orang baik, tempat yang diduduki oleh orang soleh. Maka singgah dan mengambil keberkatan daripada tempat orang soleh adalah perkara yang digalakkan. Kerana tu kalau kita ziarah, kita mungkin boleh pergi ziarah memang tempat je, tapi kita pergi ziarah tempat-tempat yang ada kaitan dengan orang soleh, lagi-lagilah kalau orang tu Nabi, maka adalah digalakkan dan digalakkan untuk ambil berkat di tempat tersebut. Kerana tu Nabi SAW dalam perjalanan baginda singgah di tempat-tempat yang baik ini. Tempat-tempat orang soleh dan tempat yang akan dimuliakan oleh Allah, antara di Madinah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, suka untuk saya sebutkan bahawa singgah tempat orang soleh untuk ambil keberkatan daripadanya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Baginda tak singgah sebarang tempat. Jadi oleh kerana tu, kalaulah kita zaman sekarang, kita kadang-kadang ada pergi ziarah tempat-tempat orang baik, ada orang kata ni bid'ah, tak ada faedah, ini amalan Nabi tak pernah ajar. Ya ke Nabi tak pernah ajar? Kadang ada perkara yang Nabi SAW tunjukkan. Ni antara cerita ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bergerak lagi. Diringkas dengan cerita, Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Nabi SAW telah ikat burak Nabi SAW berhampiran dengan satu batu dekat pintu, berhampiran dengan pintu dekat depan, dekat pintu Masjidil Aqsa. Nabi SAW telah ikat burak Nabi SAW di situ.
Ada riwayat kata Jibril yang ikatkan, tak kisahlah, tapi maknanya diikatkan di situ. Para ulama kata ini menunjukkan kepada dalam Islam ada konsep ikhtiar. Tawakal kena buat, tetapi juga ada ikhtiar. Kalau ikut burak ni, binatang memang tak lari, pergi mana pun dia tak akan lari. Tapi bila sampai kat situ, Nabi SAW ikat burak tersebut, dan lepas tu Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bila baginda SAW masuk dalam Masjidil Aqsa, Jibril AS bagi tahu dengan Nabi solat dekat dalam ni 2 rakaat. Nabi SAW pun solat dalam Masjidil Aqsa 2 rakaat. Selepas mereka, dalam ada riwayat sebutkan Jibril pun solat. Selepas dua ini solat, Nabi SAW dan Jibril alaihissalam solat dalam Masjidil Aqsa. Lepas tu mereka nampak ada ramai orang datang. Mereka yang datang tu, Jibril alaihissalam bagi tahu bahawa mereka ini para anbiya alaihissalam datang untuk hadir bersama Nabi SAW. Di sini mungkin timbul persoalan. Anbiya alaihissalam dah meninggal dunia, semua dah wafat. Yang datang ni siapa? Siapa yang datang? Ini bukan mustahil atau susah bagi Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa, boleh jadi yang hadir bersama Nabi SAW malam tu roh mereka, atau boleh jadi yang hadir pada malam tu roh dan jasad mereka. Mereka orang mulia, Anbiya alaihissalam wafat, mereka berpindah alam. Tetapi bila mereka hadir pada malam itu bersama-sama Nabi SAW dalam Masjidil Aqsa penuh untuk nak solat bersama Nabi. Lepas tu Jibril AS azan. Jibril azan, lepas tu iqamat. Selepas selesai iqamat, semua para anbiya alaihissalam tadi telah buat saf di belakang Nabi SAW. Buat saf. Waktu tu Nabi masih lagi diri tunggu siapa yang jadi imam. Jibril AS pimpin tangan Nabi, bawa Nabi ke depan ke tempat imam. Nabi SAW pun berdiri tempat imam, dan baginda pun telah jadi imam, mengimami hadirin yang ada solat 2 rakaat. Ini semua solat sunat. Ini semua solat sunat kerana peristiwa Isra' Mi'raj ialah berlaku antara Isyak ke subuh. Baginda pergi Isyak, sebelum subuh baginda SAW dah pulang semula ke kota Mekah. Baginda solat dengan mereka. Selepas selesai solat, Jibril AS tanya pada Nabi SAW. Jibril kata, tadi Tuan telah solat, dan siapakah yang menjadi makmum Tuan? Jadi Jibril AS bagi tahu yang menjadi makmum Tuan ialah semua anbiya alaihissalam dan rasul alaihissalam yang Allah utuskan, mereka menjadi makmum pada Tuan. Ini menunjukkan kepada kemuliaan Rasulullah SAW berbanding semua para anbiya alaihissalam yang terdahulu. Bila baginda solat dengan mereka, baginda jadi imam. Maka ini petanda bahawa baginda ketua kepada sekalian anbiya dan rasul alaihissalam. Kerana bila mereka solat, baginda SAW jadi imam. Selepas selesai solat, ada riwayat, ialah kalau nak cerita riwayat panjang, Nabi ada berjumpa dengan beberapa orang anbiya alaihissalam, termasuk dia Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan juga Nabi Ibrahim. Dan baginda SAW berbicara dengan mereka. Lepas tu Nabi SAW pun keluar daripada Masjidil Aqsa. Bila baginda SAW keluar daripada Masjidil Aqsa, Jibril, waktu tu Nabi macam rasa haus. Baginda ada rasa haus. Jibril AS bawa minuman kepada Nabi SAW. Ada riwayat sebutkan 2 jenis minuman, ada riwayat sebutkan 3. Riwayat yang sebutkan 2, satu susu, satu lagi air kosong bawa kepada Nabi SAW. Ada riwayat yang sebutkan juga susu, arak dan juga air kosong. Ada satu lagi riwayat sebutkan, walaupun riwayat dhaif, iaitu dibawa juga madu. Tapi kesimpulannya sama ada dibawa kepada Nabi SAW waktu tu ialah satu, macam dalam Sahih Muslim dibawa kepada baginda SAW satu susu dan satu lagi arak. Ada riwayat lain disebutkan macam dalam Ilun Nubuah dibawa kepada baginda SAW satu lagi air kosong. Jibril AS tunjuk kepada Nabi SAW, pilih mana tu tuan nak untuk minum. Nabi SAW telah pilih untuk minum susu. Nabi SAW telah pilih untuk minum susu. Selepas habis tu, Jibril AS kata, segala puji bagi Allah, Tuan telah pilih minum susu, Tuan telah pilih fitrah. Tuan telah pilih fitrah. Kalau Tuan pilih minum arak, maka umat Tuan semuanya akan sesat. Tak ada yang dapat hidayat. Ada riwayat kata yang ada air kosong. Jibril AS kata, kalau Tuan pilih minum air kosong, umat Tuan semua akan tenggelam dalam dunia. Tapi Tuan telah pilih susu.
putih, bersih, maka umat Tuhan akan banyak mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tunjukkan bahawa susu ialah minuman yang baik. Para ulama sebutkan bahawa minuman ni dia macam kita makan. Satu ada makan menghilangkan, makan mengenyangkan. Minuman hilangkan dahaga. Itu sifat kan. Makan ni. Susu ialah dia boleh cover dua-dua. Susu boleh cover makanan dan juga minuman. Nabi bagi tahu ada satu minuman yang mana boleh cover dua-dua. Makan dan juga minum, dua-dua. Arak apa pun tak boleh. Bagi kenyang pun tak boleh, bagi hilang dahaga pun tak boleh. Dua-dua tak boleh. Kan bahkan orang jadi gila kalau minum arak, otak dia tak betul. Air kalau minum hanya boleh hilangkan dahaga saja, tapi tak boleh cover makan. Nabi SAW telah pilih minum susu. Susu ialah fitrah, putih menunjukkan agama Islam, dan agama Islam itu sempurna, yang mana dia mengenyangkan dan menghilangkan dahaga. Maksudnya kalau orang tu beramal dengan agama Islam, iaitu fitrah, seperti mana dipilih oleh Rasulullah SAW. Ni cerita tak habis lagi, macam mana nak buat ni? Kan, cerita ni bau separuh ni. Sebenarnya untuk tuan-tuan, biasa mana tempat saya ceramah Isra Mi'raj, jujur saya katakan, ialah sejam setengah paling kurang. Tapi sekarang tak tahu COVID ni pasal kan. Jadi tak apalah, mana yang kita boleh kan kita sambung sikit, minta azan dulu. Kena azan ke terus sambung? Macam mana? Sambung. Okey, baik, khair. Okey, dah diberi izin kan. Jadi apa-apa nanti tuan-tuan jawablah. Okey. Jadi tak apa, sama-sama lah kan. Sama-sama kan. Kita kadang tak payahlah berkisah sangat kan. SOP tapi jangan berkisah sangat. Kalau berkisah sangat dia susah kan. Dia kadang bila kita lalu berkisah jadi susah kan. Dia orang kita ni bila kat masjid surau, madrasah, berkisah betul. Berkisah. Ni hakikat yang berlaku. Semua dia anak tirikan. Tapi kalau bab dunia tak ada siapa berkisah. Duduk restoran 2 jam tak ada siapa kisah. Tapi bila duduk sejam masjid, SOP kan. Tapi kalau kat tu dekat apa nama? Dekat restoran, duduklah 2 jam. Sekarang boleh buka mereka 12 kan. Duduk mereka 12. Tak ada siapa pun kata SOP, tak ada. Habis sampai kat sini semua kena. Macam Ustaz Kazim kata SOP kan. SOP ni semua ada masalah. Okey, tu jadi jangan terlalu berkisah. Untuk agama jangan terlalu berkisah. InsyaAllah ada kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pilih minum susu. Nabi SAW pilih minum susu. Selepas tu Nabi SAW pun nak mula dimi'rajkan. Itu Isra. Dan lepas ni Nabi SAW nak mi'rajkan. Peristiwa mi'raj yang disebutkan jelas yang disebutkan jelas dalam dalil ialah dalam hadis. Kalau Isra sebut jelas dalam Quran, tapi kalau Mi'raj ialah disebutkan jelas di dalam hadis. Ada ulama bincangkan Isra Mi'raj ni berlaku pada malam yang sama ataupun pada malam yang lain. Majoriti para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Isra Mi'raj ialah berlaku pada malam yang sama, iaitu pada malam itulah yang malam kita bincangkan ni. Jadi bukan pada malam yang berlainan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi SAW pun nak mula dimi'rajkan. Bila baginda Rasulullah SAW nak mula dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum baginda SAW dimi'rajkan, dibawa kepada baginda SAW satu mi'raj. Mi'raj ni macam kalau kita kata satu dia macam lift atau tangga nak bawa Nabi SAW. Kerana mengikut kebanyakan para ulama, Nabi SAW dimi'rajkan tanpa burak tak ikut. Maksudnya burak tak ikut Nabi SAW. Yang ikut Nabi SAW Jibril alaihissalam dan juga mi'raj tu. Satu mi'raj dibawa daripada langit kepada Nabi SAW. Mi'raj ni macam ada riwayat sebutkan macam satu bentuk, dia bukan tetangga, macam satu, kita kata satu singgah sana lah untuk bawa Nabi SAW ke atas. Singgah sana daripada syurga dibawa datang kepada Nabi SAW dari langit. Nabi SAW dan juga Jibril alaihissalam naik mi'raj tersebut, dan baginda SAW pun bergerak nak menuju ke langit yang pertama. Dalam perjalanan nak pergi ke langit yang pertama, Nabi SAW diperlihatkan dengan beberapa keadaan amalan umat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umat Nabi, apa amalan mereka? Ada kata sebelum tu, makna ketika dalam Isra Nabi lihat. Ada juga kata bahawa ketika Mi'raj. Ini memang berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama hadis.
Tapi dalam perjalanan nak pergi Mi'raj, Nabi SAW ada lihat bahawa ada sekumpulan manusia. Nabi nampak depan Nabi SAW ada sekumpulan manusia, mereka tanam tanaman. Bila mereka tanam tanaman, lepas tu waktu tu tumbuh tanaman waktu tu juga tumbuh, kemudian mereka makan, lepas tu tumbuh, lepas tu tanaman tu tumbuh semula. Mereka makan, lepas tu tumbuh lagi, lepas tu mereka makan, mereka tumbuh lagi tanaman tersebut. Bila Nabi SAW tanya kepada Jibril AS, apa ni, siapa mereka ini? Jibril AS bagi tahu ini ialah orang daripada kalangan umat Tuhan yang mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bila mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala, mereka mendapat pahala hasil pengorbanan mereka begitu segera. Bila mereka makan, maka mereka dapat lagi hasil. Makan, maka mereka dapat lagi hasil. Dan setiap satu amalan mereka itu dikali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 700 kali ganda amalan mereka. Selepas tu Nabi SAW diperlihatkan dengan ada sekumpulan manusia yang mereka punya kuku daripada tembaga. Mereka mencakar wajah dan juga dada mereka sampai hancur. Lepas tu Nabi SAW tanya siapa mereka ini. Jibril AS bagi tahu mereka ialah orang-orang daripada kalangan umat Tuhan yang mana mereka memecah belahkan ataupun mereka memperandakan hubungan antara manusia. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab sedemikian. Nabi SAW diperlihatkan lagi ada seorang yang mana dia bibir dia di tangan dia ada gunting daripada api neraka. Dia gunting bibir dia dengan gunting tersebut. Maka Nabi SAW tanya kepada Jibril AS, siapa ni? Jibril AS bagi tahu mereka ialah orang daripada kalangan umat Tuhan yang ketika di dunia dahulu mereka mengadu domba. Mereka mengadu domba sama manusia. Ada juga riwayat disebutkan bahawa mereka berdusta. Sehingga pendustaan mereka sampai ke tempat yang begitu jauh. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ini juga mungkin boleh jadi termasuk hadis yang mana Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita amaran supaya jangan menyebarkan berita palsu. Fitnah juga termasuk. Orang-orang yang mana melakukan fitnah, menyebarkan berita palsu, maka akan diazab oleh Allah Ta'ala juga dengan azab yang berat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bagi tahu bahawa kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami'. Satu orang tu cukup dikatakan penipu, apa dia dengar terus beritahu. Zaman sekarang ni, zaman kita pakai internet, kadang-kadang bila sampai satu berita terus kita sebarkan. Nabi kata orang yang mana tanpa soal selidik, apa saja dia tahu dia terus sampaikan, dengar dia, asal dengar terus bagi tahu, maka ia juga termasuk orang tu pendusta. Kerana itu satu peristiwa tak tahu, satu cerita tak tahu, lebih baik kita diam. Nabi SAW juga lihat ada satu lelaki yang dibawa kayu api. Begitu berat dia tak mampu nak tanggung lelaki tersebut. Tapi dalam masa yang sama kayu api itu makin bertambah. Jibril AS bagi tahu Nabi SAW, ni orang daripada kalangan umat Tuhan yang mereka di dunia dahulu mereka diberikan amanah. Tapi mereka tak tunaikan amanah mereka, lepas tu nak lagi amanah diberikan pada dia. Ini juga nak tunjukkan kepada kita betapa beratnya amanah yang diterima oleh orang. Kadang-kadang kita dalam hidup dalam dunia ini kita ada pegang amanah, tapi tak tahu kita tak tunaikan amanah tersebut. Sebab itu dalam Islam, seorang yang kalau dia tak mampu nak tunaikan amanah, jangan terima. Kalau dia terima bermakna dia bertanggungjawab untuk tunaikan amanah tersebut. Kalau tak mampu, maka lepaskan amanah tersebut kepada orang lain. Kan? Zaman Nabi Yusuf AS minta supaya dijadikan kita kata macam menteri, kita kata macam menteri kewangan, macam tu lah lebih kurang, jaga perbendaharaan bumi. Kerana waktu tu tak ada orang layak. Baginda Nabi Yusuf AS orang yang paling layak. Maka Nabi Yusuf AS kata, qala rabbij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Allah bagi. Mana Allah bagi Nabi Yusuf AS kelebihan tersebut, Nabi Yusuf AS jalankan. Maka dapat kebaikan. Baik. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan dengan sekumpulan manusia yang kepala mereka dihancurkan dengan batu sampai berkecai. Lepas tu pulih semula. Lepas tu dihancurkan lagi. Lepas tu pulih semula. Lepas tu dihancurkan lagi. Lepas tu pulih semula kepala mereka. Begitulah seterusnya. Nabi SAW tanya, siapa ni? Maka Jibril AS bagi tahu ini ialah orang daripada kalangan umat Tuhan yang mereka di dunia dahulu mereka tak ambil berat solat mereka.
mereka tak tunaikan solat ataupun malas tunaikan solat, maknanya tak tunaikan, tak menjaga ni. Dalam riwayat tu sebutkan orang yang berat badan mereka daripada solat. Berat dalam riwayat tu sebutkan berat badan mereka daripada solat. Berat badan solat ni mungkin makna dia tak solat langsung, ataupun boleh jadi makna solat tapi sambil lewa. Solat sambil lewa. Tak solat langsung lebih berat. Orang yang tak solat langsung dia punya seksaan atau dosa lebih berat. Tetapi orang yang solat tetapi sambil lewa juga diberi amaran oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Baik, kemudian Nabi SAW lihat ada sekumpulan manusia, mereka depan mereka ada dua jenis daging. Satu daging yang baik, satu lagi daging yang busuk. Daging yang busuk, hanyir. Satu lagi daging yang baik. Manusia ini, kumpulan manusia ini, mereka tak pergi kepada daging yang baik itu, tapi mereka makan daging yang busuk tu. Mereka makan dengan begitu lahap. Nabi SAW tanya, siapa ni Jibril? Jibril AS bagi tahu, ini orang kat dunia dulu. Mereka, Allah sediakan untuk mereka, lelaki dan wanita, Allah sediakan untuk mereka pasangan yang halal untuk mereka bersama dengan dia. Maknanya kalau suami isteri, kalau isteri suami. Tapi apa mereka buat? Mereka meniduri pasangan yang tak halal bagi mereka. Lelaki tidur dengan perempuan yang haram bagi dia. Perempuan tidur dengan lelaki haram bagi dia. Maka mereka ini akan ditunjukkan keadaan mereka seperti yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga ada melihat bahawa ada orang yang mereka punya kemaluan depan dan belakang hanya ditutup macam cawat saja. Nabi SAW melihat orang-orang ni meragut dekat depan mereka padang, mereka ragut duri dan juga pokok-pokok yang mana berduri tajam, mereka ragut dengan begitu lahap sekali. Mereka makan sampai hancur perut mereka makan. Nabi SAW diperlihatkan orang tersebut. Nabi SAW tanya, siapa ni? Jibril AS bagi tahu, ini orang yang di dunia dahulu mereka makan harta riba. Mereka makan harta riba, mereka akan diseksa oleh Allah demikian. Kemudian Nabi SAW lihat ada satu kayu yang tajam, orang lalu kat situ. Bila orang lalu kat kayu tu, mereka terpalit kat kayu tu, hancur badan mereka. Macam kayu tajam, kayu bila orang lalu kat situ, orang tu terkena kat kayu tu, terpalit kat kayu tu, hancur jasad mereka. Nabi SAW tanya, siapa ni? Jibril AS bagi tahu, ini orang kat dunia dahulu, orang-orang yang mana mereka makan harta orang lain dengan zalim, rampas satu orang. Jadi mereka akan diazab oleh Allah SWT dengan azab sedemikian. Ini beberapa hadis yang disebutkan, tetapi kalau kita lihat dalam hadis ada banyak lagi. Ni saya sampaikan yang penting-penting saja, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada banyak golongan yang diperlihatkan kepada Nabi SAW pada malam tersebut. Nabi SAW naik lagi. Baginda SAW telah sampai di langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama. Di langit yang pertama, setiap langit ada penjaga dia. Bila sampai kat langit yang pertama, malaikat penjaga langit, ada riwayat kata nama dia Ismail. Allah Maha tahu apa nama dia, tapi setengah riwayat sebutkan nama malaikat yang menjaga langit pertama, nama dia Ismail. Nabi SAW sampai kat sana. Malaikat tu tanya, siapa yang datang? Jibril AS bagi tahu, Jibril. Siapa yang bersama kamu? Maka Jibril AS bagi tahu, Muhammad. Adakah dia dah diutuskan? Maksudnya dah jadi Rasul ke? Adakah dia dah jadi Rasul? Jibril AS kata ya. Maka mereka berdua minta izin untuk masuk. Pintu langit dibuka untuk mereka. Mereka masuk dalam langit yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, satu persoalan mungkin timbul. Dua yang datang ni, Rasulullah SAW dengan Jibril. Dan dua-dua ni makhluk yang paling mulia. Ialah satu manusia yang paling mulia, dan bahkan makhluk yang paling mulia. Yang kedua Jibril, ketua sekalian malaikat. Jibril AS makhluk yang juga paling mulia. Tetapi mereka berdua nak sampai langit pertama pun, kenapa mereka minta izin? Kalau ikut buka je lah kan, macam tu lah kan. Kalau orang besar datang, dia biasanya pintu untuk dia dah dibuka. Orang besar datang secara umum macam tu lah kan. Bahkan kadang orang kehormat kau datang, dia tak payah datang nak ketuk pintu dia. Dia datang, pintu untuk dia dibuka, masuk kan, disambut macam tu saja, secara umum macam tu. Tapi bila Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam pergi ke langit yang pertama, bahkan langit kedua, ketiga, keempat, begitulah seterusnya, setiap langit mereka minta izin untuk masuk, barulah dibuka pintu masuk.
Ini nak bagi tahu kenapa dalam Islam di antara perkara yang begitu ditekankan ialah adab. Adab ni perkara yang begitu ditekankan dalam Islam. Dan antara adab yang Allah sendiri sebut dalam Quran ialah adab minta izin. Sebab itu dalam Quran, kalau tuan-tuan buka dalam Quran juzuk 18, Allah ada bagi tahu adab minta izin. Bahkan anak nak masuk bilik ibu apa dia pun kena minta izin. Dan bahkan nak masuk rumah orang kena minta izin. Maksud nak bagi tahu adab. Adab yang begitu penting. Isti'dzan dipanggil. Adab minta izin. Dan kalau kita baca hadis pun, kita akan dapati adab minta izin. Kan Nabi bagi tahu hadis kan, kalau datang rumah orang minta izin 3 kali. Nabi kata kalau dia tak nak jawab atau tak bagi masuk, Nabi kata balik. Nak bagi tahu itu adab minta izin. Jadi dalam Islam, antara perkara yang ditekankan ialah besar mana pun orang tu, dia dituntut untuk beradab, iaitu antara dia itu minta izin. Bila datang nak masuk rumah orang, kawasan rumah orang, mana masuk ialah belum minta izin. Jadi Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam masuk ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Nabi SAW lihat ada seorang lelaki yang begitu tinggi. Sebelah kanan dia ada golongan orang-orang yang muka mereka berwajah ceria. Sebelah kiri ada orang-orang yang muka dalam keadaan sedih. Di sebelah belakang tepi mereka itu ada pintu. Bila daripada pintu tu keluar orang-orang yang muka mereka manis, wajah ceria. Lelaki tu bila tengok sebelah kanan, dia ketawa, gembira. Bila tengok sebelah kiri, orang yang keluar macam dari pintu ni keluar, sambil tu dia tengok mereka, orang tu keluar dalam keadaan wajah mereka yang hitam, legam, dalam keadaan yang wajah buruk. Mereka keluar, bila tengok mereka, maka lelaki itu bersedih. Maka bila lihat keadaan itu, Jibril AS kata bagi salam pada lelaki itu. Nabi SAW bagi salam. Lelaki itu jawab. Dan bila selepas jawab salam, dia kata marhaban bil ibni salih marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Selamat datang kepada nabi yang soleh dan juga kepada anak yang soleh. Kemudian Jibril AS bagi tahu kepada Nabi SAW, lelaki itu ialah Adam AS. Adam AS, dan bila dia tengok sebelah kanan dia ialah keturunan dia orang baik-baik yang masuk syurga. Sebelah kiri dia, bila dia tengok mereka maka dia gembira. Dan bila tengok belah kiri ialah keturunan dia ahli neraka. Kerana itu bila dia tengok maka dia sedih tengok mereka. Jadi Nabi Adam AS telah mengucapkan kepada Nabi SAW, marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Nabi SAW naik lagi ke langit yang kedua, juga sama macam tadi, minta izin juga, kemudian masuk ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabi SAW melihat 2 orang pemuda, mungkin sekitar 30-an, mungkin sekitar dianggarkan, dalam hadis tak ada beritahu, tapi 2 orang pemuda, mereka punya rupa paras hampir-hampir sama, dekat-dekat, dan dua-dua muda, dua-dua kacak. Ada dalam hadis, Nabi bagi tahu salah seorang pemuda tu, muka dia macam satu orang sahabat Nabi yang handsome, namanya Sayyidina Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Nabi ada satu orang sahabat nama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nabi kata salah seorang tu, muka dia macam Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-dua lelaki ni, pakaian mereka serupa. Dua-duanya pakaian mereka ni serupa dan rupa paras mereka hampir-hampir. Dan salah seorang lelaki itu seolah-olah dia macam baru lepas mandi. Dalam hadis bagi tahu, Nabi kata aku tengok dekat rambut dia, macam kan kalau kita mandi kan macam ada rambut-rambut basah lagi, ada macam air, manik-manik air tu kan, air tu. Nabi kata rambut dia masih lagi basah, macam seolah baru lepas mandi. Laki muda. Nabi SAW pun bagi salam kepada mereka. Mereka jawab salam. Bila mereka jawab salam, mereka kata marhaban bin nabi salih wal akhi salih. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Jibril AS bagi tahu dua-dua orang ini ialah seorang Nabi Isa yang macam muka macam Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, Nabi Isa AS. Dan satu orang lagi ialah Nabi Yahya. Dan mereka berdua ni saudara, sepupu lah lebih kurang. Macam kita kata hubungan mereka ni sepupu. Nabi Isa bin Maryam. Ni Nabi apa? Seorang lagi Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi Nabi Isa AS ialah Maryam ni anak saudara kepada Nabi Zakaria AS. Seolah macam anak saudara sepupu lah. Beliau dengan siapa? Nabi Yahya AS. Jadi mereka, kedua-dua mereka ni duduk di langit yang kedua. Nabi SAW naik ke langit yang ketiga. Bila Nabi SAW naik langit yang ketiga, Nabi kata aku jumpa satu orang lelaki di langit yang ketiga. Allah kurniakan
kekacakan yang Allah tak kurniakan pada manusia lain. Nabi SAW bagi salam kat dia. Dia berjawab salam, kemudian dia kata, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Jibril AS bagi tahu siapa itu? Itu adalah Nabi Yusuf AS. Nabi kata, aku tengok Allah bagi dia kecantikan yang begitu banyak. Allah bagi dia kecantikan yang begitu banyak. Maksudnya kekacakan. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, lelaki tersebut ialah siapa? Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf AS ialah Nabi yang paling kacak. Tapi mungkin timbul persoalan, antara Nabi SAW dengan Nabi Yusuf AS, siapa lagi kacak? Siapa lagi handsome? Siapa lagi cantik? Para ulama kata, dalam semua kalangan Anbiya alaihissalatu wassalam, Nabi yang paling kacak Nabi SAW. Selepas tu baru Nabi Yusuf. Tapi bila Nabi sampaikan, aku tengok dia ni orang paling handsome, ialah maksudnya Nabi kata tu tak termasuk Nabi. Maksudnya kalau selain daripada aku, dia lah orang paling handsome. Selain daripada aku, dia lah orang paling handsome, iaitu Nabi Yusuf AS. Sebab tu ada satu syair dalam bahasa Arab, syair yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam Tirmizi pada syair yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu tentang kekacakan Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, wanita-wanita Nabi Yusuf, yang wanita istana, wanita istana apabila mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka terpegun dengan kekacakan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mereka memotong tangan mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah wanita yang sama mereka lihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya akan potong tangan mereka, mereka akan potong hati mereka. Maknanya kerana kacaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di langit yang keempat. Selepas dah minta izin, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat satu orang lelaki yang umurnya dah tua. Lelaki itu sedang menulis. Dia macam tengah menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, dia jawab salam. Selepas tu dia ucapkan, selamat datang, marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Selamat datang kepada Nabi yang salih dan kepada saudara yang salih. Jibril alaihissalam bagi tahu lelaki itu ialah Nabi Idris alaihissalam. Kenapa dia sedang menulis? Para ulama sebutkan iaitu kerana dalam manusia, Nabi Idris alaihissalam antara Nabi awal, dan baginda lah orang yang mula-mula sekali memulakan persuratan, tulis. Waktu tu Nabi Idris AS sedang menulis. Nabi SAW naik ke langit yang kelima. Nabi SAW tengok satu orang lelaki, badan sasa, tinggi, janggutnya tebal. Dan dalam riwayat itu bagi tahu, Nabi tengok janggut dia separuh hitam, separuh lagi bawah macam dah putih, dah agak berumur. Jadi sini hitam, sebagian lagi putih. Janggut dia sampai ke dada dia. Dan lelaki itu badan dia sasa. Nabi SAW bagi salam kat dia. Dia jawab salam dan kemudian dia ucapkan, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Jibril AS bagi tahu lelaki itu ialah Harun bin Imran. Harun bin Imran iaitu adik-beradik dengan Nabi Musa AS. Nabi SAW sampai ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6, Nabi SAW lihat satu orang lelaki. Dalam riwayat bagi tahu lelaki itu badan dia sasa, muka dia kemerah-merahan, macam agak garang. Rambut dia ikal mayang, sebahagian gejur, sebahagian ikal mayang. Bulunya agak tebal, orangnya besar, tinggi orangnya, dan muka dia macam agak kegarangan, macam merah-merah orangnya, muka putih-putih kemerahan. Nabi SAW bagi salam kat dia. Dia jawab salam dan kemudian dia ucapkan, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Nabi SAW pun nak bergerak. Bila nak bergerak, lelaki itu menangis. Nabi SAW tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, aku dulu diutuskan kepada Bani Israel. Bani Israel selalu dakwa bahawa mereka lah orang paling mulia. Tapi mereka tak beriman pun dengan aku. Tak ikut pun aku, Bani Israel. Maksud majoriti mereka tak ikut aku, tak beriman. Tapi engkau, Allah utus kau selepas aku. Umat kau beriman melebihi daripada Bani Israel, dan Allah Ta'ala jadikan kau selepas aku, kau lebih mulia daripada aku. Nabi seolah-olah Nabi Musa AS menzahirkan cemburu dia kepada Nabi SAW. Lepas tu Jibril AS baru beritahu bahawa lelaki ini ialah Musa AS. Lelaki ini ialah Musa AS,
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam bagi tahu macam tu, bukan kerana baginda macam dengki ke, bukan. Ini nak beritahu cemburu. Yang mana Allah Taala jadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu begitu banyak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ada bagi tahu, di akhirat nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang mula-mula masuk syurga sebelum umat yang lain. Orang yang akan mula-mula masuk syurga di akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga, akan masuk syurga pula para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain. Ada riwayat bagi tahu bahawa Rasul ulul azmi dulu masuk. Lepas tu para nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain masuk. Lepas tu siapa yang mula masuk syurga? Umat ni. Yang masuk syurga dulu mula-mula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ahli Badar. Lepas tu ahli Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan, mereka masuk syurga dulu. Lepas dah mereka masuk syurga, barulah lepas tu para umat-umat para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain. Dalam hadis ada Nabi bagi tahu bahawa di akhirat nanti umat ini akan cover ahli syurga, satu per dua ahli syurga umat ni je. 1/2 lagi semua lain. Ada riwayat lain bagi tahu bahkan umat ini akan menjadi ahli syurga 2/3 daripada ahli syurga umat ni. Mana umat ini akan paling ramai menjadi ahli syurga. Semoga Allah jadikan kita semua ahli syurga. Amin. Kan di akhirat nanti. Kan itu Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan kecemburuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok di langit yang ke-7 ada macam satu binaan. Binaan itu dipanggil Al-Baitul Ma'mur. Ada satu orang lelaki sedang sandar di Baitul Ma'mur. Lelaki itu Nabi kata dia punya muka sama macam muka aku. Bukan muka saya, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kata orang tu dia punya muka hampir macam muka aku. Nabi kata dia hampir-hampir. Lelaki itu tengah bersandar dekat Baitul Ma'mur. Nabi bagi tahu Baitul Ma'mur setiap hari dimasuki oleh 70,000 para malaikat. Mereka akan bertawaf, mereka tak keluar sampai bila-bila. Setiap hari lelaki itu bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Baitul Ma'mur ni ialah kita kata macam seolah-olah kiblat bagi para malaikat di langit. Dan Baitul Ma'mur terletak setentang dengan Kaabah Baitullah di bumi, dia ke atas. Dalam hadis bagi tahu kalaulah diandaikan Baitul Ma'mur dia jatuh, dia akan tepat-tepat jatuh atas Kaabah. Dia setentang dekat atas. Dekat mana tu tak tahu, tapi kat atas, dekat langit yang ke-7. Jibril Nabi tersebut sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Lelaki itu jawab salam. Dan kemudian dia bagi tahu, selamat datang, marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Selamat datang kepada nabi yang soleh dan kepada anak yang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril, siapa ni? Jibril alaihissalam bagi tahu lelaki ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam duduk kat Kaabah para malaikat dekat atas sana dekat Baitul Ma'mur ialah kerana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah bina Kaabah di dunia ini. Baginda bina Kaabah di dunia ini, maka Allah bagi kemuliaan duduk kat Kaabah para malaikat. Kan Allah beritahu dalam surah Baqarah kan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sampai akhir. Jadi ayat ini bagi tahu Nabi Ibrahim alaihissalam bina Kaabah. Maka Allah muliakan baginda Ibrahim alaihissalam duduk di Baitul Ma'mur, iaitu di langit yang ke-7, di kiblat di tempat merupakan tawaf para malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, dalam semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang Nabi jumpa, semua ucapan selamat datang mereka semua sama. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Kecuali 2 orang Nabi. 2 orang Nabi ini iaitu langit pertama dengan langit ke-7, iaitu Nabi Adam AS dan Nabi Ibrahim AS. Mereka kata selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anak yang soleh. Kenapa? Kerana Nabi SAW ialah merupakan keturunan 2 Nabi ini. Baginda bukan merupakan keturunan dari Nabi yang lain. Kerana itu dua-dua ucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anak yang soleh. Kerana Nabi SAW keturunan mereka. Kalau dalam nasab, Nabi SAW Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Al-Hamaisa' bin Salaman bin Aus bin Bauz bin Qamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabiq bin Jahim bin Aifi bin Abqar bin Ubaid bin Du'a bin Hamdan bin Sanbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ir'awa bin Aid bin Dishan bin Isar bin Afnad bin Iham bin Muqassir bin Nafid bin Zarih bin Nahid bin Zarih bin Nahid bin Tarah bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian naik sampai lagi bin Tarah bin Nahur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalah bin Arfakhshat bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matawshalah bin Ukhnuk bin Yarid bin Mahlail bin Qinan bin Unush bin Syith bin Adam alaihi salatu wassalam. Kerana itu Nabi SAW nasab baginda sampai kepada Nabi Ibrahim dan sampai kepada Nabi Adam AS. Kerana itu dua-dua para Nabi ini mereka ucapkan pada Nabi SAW selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anak yang soleh. Kemudian Nabi SAW naik lagi ke satu tempat, ada macam pokok di atas, nama dia Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni pokok besar, pokok yang begitu indah. Dalam hadis ada bagi tahu Sidratul Muntaha ni macam tempat yang mana penghujung kepada apa yang daripada bawah, daripada alam ni sampai ke Sidratul Muntaha, itu tempat dia. Macam kita tu tempat terminal lah, lebih kurang macam tu lah nak bagi mudah fahamnya. Terminal, apa yang turun di atas akan berhenti kat Sidratul Muntaha. Nabi SAW bagi tahu bahawa aku lihat Sidratul Muntaha begitu indah. Di Sidratul Muntaha ada daun, daunnya begitu lebar, seluruh makhluk boleh duduk bawah dia, satu daun dia. Bawah Sidratul Muntaha. Nabi kata di Sidratul Muntaha aku lihat dekat akar dia ada 4 batang anak sungai. 2 sungai yang batin, 2 sungai yang zahir. 2 sungai yang batin itu sungai syurga. 2 sungai yang zahir ialah sungai Nil dan juga sungai Furat. Nil di Mesir, Furat berada di Iraq. Nabi SAW lihat 2 sungai tersebut. Ketika di Sidratul Muntaha ini, Nabi SAW telah lihat Jibril AS dengan wajahnya yang asal. Ada riwayat bagi tahu Nabi SAW lihat Jibril AS dengan wajahnya yang asal. Waktu tu Jibril AS mempunyai ada riwayat sebutkan 600 sayap. Ada riwayat kata 100 sayap. Allah Maha tahu berapa sayap sebenarnya, tapi dari setengah riwayat disebutkan Jibril AS mempunyai 600 sayap. Nabi SAW tengok Jibril dengan rupa asal. Nabi SAW tengok Jibril dengan rupa asal 2 kali. Yang lain semua bukan dengan rupa asal. Kadang-kadang berupa lelaki tak dikenali atau berupa manusia. Jibril AS biasa kalau datang jumpa Nabi SAW dengan biasanya dengan wajah satu orang sahabat yang kacak, namanya Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Biasa Jibril AS datang kalau menyerupai manusia dengan muka sahabat tersebut, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi pernah lihat Jibril AS dengan rupa asal 2 kali. Satu pada awal baginda terima wahyu, dan yang kali kedua ialah pada ketika malam Mi'raj ini. Ketika berada di Sidratul Muntaha. Selepas itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW telah naik lagi satu tempat atas lagi di Sidratul Muntaha, dan ada riwayat sebutkan Jibril AS ikut Nabi sampai ke Sidratul Muntaha je. Di atas lagi Jibril AS tak sampai. Nabi SAW tak naik. Jibril AS tak naik lagi ke atas. Jibril AS kata kalau aku naik lagi ke atas maka aku akan terbakar. Tapi kalau Tuhan naik, Tuhan boleh terus naik lagi. Nabi SAW sampai lagi di atas, dipanggil makam itu, tempat itu dipanggil makam Sarifil Aqlam. Sarifil Aqlam ni iaitu tempat yang mana bunyi pena yang menulis. Nabi macam dengar macam bunyi, macam kalau orang menulis kan, orang kalau menulis ada bunyi macam bunyi tu. Itu dalam bahasa Arab panggil Sarif. Nabi SAW sampai di tempat makam Sarifil Aqlam. Tempat yang mana ada ada bunyi tulisan tersebut. Di sana Nabi SAW ada dengar macam satu suara. Baginda dengar satu suara, macam ada orang. Nabi pun hairan. Nabi SAW kata, siapa ni? Orang ni, sebab waktu ni tak ada orang boleh naik. Jibril AS kata tak ada siapa naik, tapi siapa ada macam bunyi suara dia. Kemudian lepas tu diberitahu kepada Nabi SAW, disampaikan kepada Nabi SAW,
Orang ini ialah orang yang Allah Ta'ala muliakan. Dia tak maksudnya dia bukan naik ke situ, tetapi seolah roh dia sampai ke situ, iaitu orang yang mana di dunia dahulu mereka itu sentiasa bibir mereka berzikir mengingati Allah Ta'ala. Setiap masa berzikir kepada Allah Ta'ala, dan orang yang hati mereka sentiasa terpaut ke masjid, maka mereka akan berada di maqam ini. Mana maqam yang begitu tinggi. Ini disebutkan dalam sebahagian kitab yang menceritakan berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, maknanya menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Orang yang banyak berzikir, dan juga orang yang mana hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW ketika jumpa dengan Nabi Ibrahim AS, saya sebenarnya nak ringkaskan saja, tapi bila sampai kat sini baru saya teringat. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS ada bagi pesan kepada Nabi SAW. Nabi Ibrahim AS kata, wahai Muhammad, bagi tahu pada umatmu, sampaikan salam aku pada umatmu, dan bagi tahu pada umatmu bahawa syurga itu ialah tanah dia begitu baik, tanah dia begitu lapang, dan tanah dia begitu baik. Dan tanaman dalam syurga ialah ucapan zikir la ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini ialah tanaman dalam syurga. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS pada Nabi SAW. Jadi zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini ialah tanaman dalam syurga, seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW selepas tu, Nabi SAW telah berkalam, baginda SAW telah berkalam dengan Allah Ta'ala. Baginda bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Di sini ada sikit perbincangan. Bila Nabi dah naik atas sampai Sidratul Muntaha, dan akhir sekali Nabi SAW telah melihat Allah Ta'ala. Okey, di sini para ulama ada bincangkan, Nabi ketika Isra' Mi'raj, ketika Mi'raj, Nabi tengok tak Allah? Kan, Nabi SAW tengok tak Allah Ta'ala? Di kalangan sahabat radhiyallahu anhum sendiri, ada dua pendapat yang paling masyhur. Satu pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata bahawa ketika Nabi pada malam Mi'raj, Nabi tak tengok Allah. Kerana Sayyidatina Aisyah kata dalam Quran, Allah bagi tahu bahawa Allah tak boleh dilihat. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa wal latiful khabir. Sayyidatina Aisyah berdalil ke ayat tu. Tapi ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun ikut pendapat tersebut, bahawa Nabi SAW ketika malam Mi'raj, baginda melihat Allah Ta'ala. Tapi macam mana lihat? Allah Maha tahu. Itu kita tak mampu nak fikirkan. Jadi di kalangan sahabat radhiyallahu anhum memang ada perbezaan pendapat berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab-kitab, memang ulama pun bila dulu pun ada berbeza pendapat, maka kerana tu ulama pun berbeza pendapat. Sebab tu sebahagian ulama kata Nabi SAW pada malam Mi'raj tak tengok Allah. Itu jangan nafikan. Pendapat tu pendapat Aisyah, ada disebutkan. Ada pendapat kata Nabi SAW lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Jadi kalau Nabi SAW lihat Allah, penglihatan baginda tu Allah yang bagi. Mana ada kekuatan untuk nak lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi macam mana tu semua tak payah fikirkan. Tu tak mampu untuk kita jangkau perkara tersebut. Jadi Nabi SAW, tapi malam tersebut Nabi telah berkalam. Kalam maksudnya berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW telah berbicara dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah fardukan solat 50 waktu pada permulaannya. Saya pun nak ringkaskan saja. Dah 9 suku dah kan. Dah 9 suku dah. Dan Nabi SAW ketika baginda SAW berkalam dengan Allah Ta'ala, kalau kita memang biasa tahu bahawa Allah Ta'ala anugerahkan waktu tu, Allah anugerahkan solat kan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, sebenarnya ketika Nabi SAW berbicara, berkalam dengan Allah Ta'ala, waktu tu bukan hanya solat saja yang Allah sampaikan, tapi ada lagi perkara lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan. Ada riwayat bagi tahu bahawa ketika Nabi sampai, Nabi sujud. Nabi SAW sujud. Kalau kita katalah Nabi SAW berhadapan dengan Allah Ta'ala, baginda sujud di hadapan Allah Ta'ala. Dan lepas baginda SAW sujud kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun telah suruh baginda angkat kepala, dan kemudian Nabi SAW telah berbicara dengan Allah Ta'ala. Nabi puji Allah Ta'ala, dan Allah bagi tahu kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan pada malam itu Allah Ta'ala telah fardukan solat 50 waktu. Satu yang pertama. Yang kedua, pada malam tersebut juga ada riwayat disebutkan Allah anugerahkan kepada baginda SAW penutup surah Baqarah. Penutup surah Baqarah iaitu Amanar Rasul. Amanar Rasul.
Allah anugerahkan pada malam tersebut. Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia antara ayat yang menurut setengah ulama, ayat amanah Rasul itu ialah antara ayat yang merupakan Ismul A'zam. Ismul A'zam. Sebab itu kadang biasa orang baca ayat tersebut, amanah Rasul tu. Dia kata penutup tu bermula daripada lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ni ada ulama beza pendapat, tak dinafikan. Sebagian ulama kata bermula dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Sebagian ulama kata dia ada amanah Rasul. Kalau kita nak baca di lillah pun tak ada masalah, atau kalau nak baca paling kurang amanah Rasul, kerana itu biasa dibaca lepas sembahyang subuh dengan juga dibaca selepas sembahyang maghrib. Itu biasa menjadi amalan di tempat kita. Baik. Jadi waktu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala juga telah bagi tahu pada Nabi SAW, mana-mana umatmu yang mereka buat apa-apa kesalahan, selagi mereka tak syirikkan aku, maka aku boleh ampunkan mereka. Maknanya umat Nabi SAW selagi tak syirik ke Allah, maknanya tak kafir, mereka kalau buat apa kesalahan pun Allah boleh ampunkan. Tapi dengan syarat minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ampunkan mereka. Jadi ini beberapa perkara yang Allah sampaikan. Baik, Nabi SAW pun turun. Bila baginda SAW nak turun, waktu tu Nabi SAW jumpa dengan Nabi Musa AS. Kisah dia pun tuan-tuan dan puan-puan juga biasa dengar. Nabi Musa AS tanya kepada Nabi SAW, apa yang Allah bagi? Nabi SAW bagi tahu apa yang Allah kurniakan, dan Nabi SAW bagi tahu bahawa Allah kurniakan kepada umat aku 50 waktu solat. Nabi Musa AS baginda bagi tahu dengan Nabi SAW, dia kata aku ni kalau bahasa kita terjemahkan lebih kurang, aku dah masak dengan Bani Israel. Aku dah masak dengan Bani Israel. Allah telah perintahkan mereka perintah-perintah, tapi mereka tak buat. Dan umatmu lagi lemah daripada Bani Israel dari segi badan mereka ni. Jadi mereka pun tak akan mampu buat. Maka minta supaya Allah Ta'ala kurangkan. Ada riwayat sebutkan Nabi SAW tanya pada Jibril, minta pandangan Jibril, nak pergi ke tidak minta kurangkan. Jibril AS kata pergi, pergi kembali. Nabi SAW pun kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala kurangkan 5 waktu solat. Ada riwayat sebutkan Allah kurangkan 10 sampai akhir dia 5, dan kurangkan 5. Ada riwayat sebutkan bahawa nak dikurangkan 5. Dua-dua riwayat ada. Kalau kita gabungkan, boleh jadi maksud dia riwayat yang sebut 10 tu diringkaskan. Tapi ada riwayat sebutkan sampai 5. Akhir sekali bila dah 5 pun jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa AS beritahu pun sama. Nabi Musa AS kata, aku dah biasa dengan Bani Israel, aku dah masak dengan mereka, umat kau lagi lemah daripada Bani Israel, minta kurang lagi. Nabi SAW beritahu akhir sekali, Nabi kata, cukuplah banyak tu, aku dah malu dah dengan Allah Ta'ala. Qad istahyaitu min Rabbi, aku dah malu dah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi SAW cakap tu, aku dah malu daripada Allah, nak minta kurang lagi, maka satu suara datang. Satu suara sebutkan bahawa ketetapan solat 5 waktu itu aku tetapkan bagi umatmu, tetapi satu solat dikali gandakan 10, jadi 5 waktu solat sama macam 50 waktu solat. Jadi Allah bagi pada kita solat 5 waktu tapi sama macam 50 waktu solat. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini juga ada satu pengajaran. Dengan malu ni Allah bagi kurniaan yang besar. Kan Nabi bagi tahu malu, aku dah malu dengan Allah Taala. Selepas baginda zahirkan, baginda kata aku dah malu kepada Allah Taala, maka Allah pun bagi kurniaan tersebut kepada kita semua, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pun turun sampai ke Baitul Maqdis. Ada riwayat sebutkan waktu baginda turun pun Nabi SAW ada solat lagi sekali di Baitul Maqdis, iaitu di Masjidil Aqsa. Lepas tu Nabi SAW pulang semula ke kota Makkah. Dalam perjalanan sebelum sampai nak dekat-dekat kota Mekah malam tu, bila baginda SAW dalam perjalanan nak dekat-dekat nak balik, Nabi SAW ada lihat kafilah Quraisy. Sebenarnya ada riwayat sebutkan Nabi tengok 3 kafilah Quraisy. Saya ringkas tadi, tapi antara Nabi SAW sebutkan dari riwayat itu, Nabi lihat ada seekor unta, yang mana unta tu dia bawa atas badan dia, kat belakang dia bawa 2 guni unta. Dia bawa 2 guni. Nabi SAW lalu berhampiran unta tersebut. Dan ada lagi riwayat lain, Nabi SAW juga jumpa satu kafilah. Dalam kafilah tersebut, mereka telah hilang unta mereka. Dan lepas tu, mereka telah temui unta mereka semula. Ni ada beberapa riwayat. Nabi SAW sampai. Bila sampai, subuh esok, Nabi SAW pun pergi ke Masjidil Haram, baginda pergi ke Kaabah.
Nabi SAW bila berada kat Kaabah, biasanya kadang orang kafir Quraisy akan datang jumpa Nabi SAW, tanya, apa cerita hari ni? Orang kafir Quraisy punya adat jumpa Nabi macam tu sebab nak kenakan Nabi. Hari itu bila Nabi SAW pergi ke Kaabah, pagi itu Nabi SAW pergi sampai di Kaabah, yang datang Abu Jahal. Abu Jahal datang. Abu Jahal macam biasa perangai dia. Dia punya perangai datang kan, jumpa Muhammad. Ada cerita baru kan ni? Dia biasa macam tu, tiap-tiap hari akan kenakan. Biasanya kalau Nabi sampaikan wahyu-wahyu sekian-sekian, orang Quraisy mereka akan dengar Quran. Kadang-kadang mereka terpesona. Tapi lepas tu mereka akan kata ni tipu. Hari tu dia jumpa Nabi SAW, dia kata, Muhammad apa cerita? Nabi SAW bagi tahu, aku malam tadi di Isra' Mi'raj kan, Nabi bagi tahu ringkas bahawa aku pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lepas naik ke langit, lepas tu malam. Lepas tu balik semula. Dia kata, dalam satu malam kau pergi? Kau pergi satu malam? Pagi sebelum pagi tadi kau dah ada dengan kami, kau pergi malam tadi, pagi dah ada sini. Jadi Nabi SAW kata ya. Dia kata, boleh tak Abu Jahal, ni sifat orang-orang jahat. Orang jahat ni, dia kalau nak buat jahat, dia kadang dia suka ada geng. Dia tak suka seorang-seorang. Dia nak bergeng. Memang macam tu, sampai ke akhir zaman macam tu. Sebab tu kadang kalau buat seorang tak best kan? Dia buat ramai-ramai. Dia kata, engkau cerita macam ni, boleh tak kalau aku kumpul ke orang Quraisy lain supaya diorang juga dengar cerita engkau? Tujuan dia memang nak kenakan Nabi SAW. Orang Quraisy pun kumpul. Mereka pun datang. Abu Jahal kata, hari ni jom diam-diam ni dengar laki nak cerita apa. Nabi SAW pun cerita pada mereka. Malam tadi sekian. Diorang bertanya, betul ke Muhammad? Kan? Betul ke Muhammad? Kau malam tadi dah pergi, pagi ni balik. Kami biasa pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Syam, perjalanan pergi sebulan, balik sebulan. Macam mana kami pergi sebulan, balik sebulan, kau boleh balik dalam tempoh satu malam? Sampai kalau ada waktu tu kata, ada di antara mereka membesar Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aid cakap dengan Nabi SAW. Uqbah bin Abi Mu'aid ni hakikatnya dia ni kira pangkat saudara Nabi. Tapi antara kafir yang degil. Dia kata pada Nabi, dia kata sebelum ni kami gelakkan cita-cita engkau, sebelum ni yang kami gelakkan, kami ingatkan itu dah teruk dah, ini lagi teruk lagi. Dia kata macam tu. Ini lagi teruk lagi rupanya, ada cerita lagi dahsyat daripada ni. Jadi bila mereka kata Nabi SAW tipu, waktu tu mereka kata, wahai Muhammad, kau kata kau pergi ke Masjidil Aqsa, boleh tak kau ceritakan kepada kami apa gambaran, apa keadaan Masjidil Aqsa? Nabi cerita kepada kami macam mana keadaan Masjidil Aqsa. Mereka nak tanya cerita langit, tak boleh, diorang tak pernah sampai langit. Paling jauh manusia sampai Masjidil Aqsa. Waktu tu orang tu mereka pernah sampai. Jadi mereka tanya pada Masjidil Aqsa. Itu yang Nabi SAW pun cerita pada mereka berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Mereka tanya pada Nabi soalan yang susah. Antara yang mereka tanya, Masjidil Aqsa ada berapa pintu? Bila Nabi SAW beritahu bahawa pintu Masjidil Aqsa sekian, mereka tahu benda tu. Dan kemudian mereka susah lagi soalan nak kenakan Nabi. Mereka kata berapa pintu? Berapa pintu Masjidil Aqsa? Nabi SAW masa datang Masjidil Aqsa, baginda bukan datang nak kira pintu. Baginda datang solat. Kerana orang pun tak perasan surau Saudana ni ada berapa pintu. Kan datang sekali kan. Walaupun datang tak solat, tak maksudnya lagi masjid besar. Tapi waktu tu bila mereka tanya berapa pintu, Nabi SAW macam ada risau. Kalau aku tak jawab, mereka akan dusta ke aku. Waktu itulah Allah pampangkan di hadapan Nabi SAW, betul-betul depan Nabi Masjidil Aqsa. Orang tak nampak, tapi Nabi SAW diperlihatkan Masjidil Aqsa. Nabi SAW kira pintu dan Nabi bagi tahu mereka, pintu Masjidil Aqsa sekian. Mereka ada tanya lagi beberapa soalan. Semua soalan mereka Nabi SAW jawab berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Tapi tak puas hati lagi. Mereka kata, Muhammad, kau kata kau pergi Masjidil Aqsa, tapi dalam perjalanan balik, apa yang kau nampak? Tu Nabi SAW kata, dalam perjalanan balik, aku nampak ada satu kafilah Quraisy yang ada bawa seekor unta. Ada riwayat tersebut, unta tu warna coklat pekat. Dia bawa atas belakang dia bawa 2 guni besar. Kemudian dia dalam perjalanan pulang. Itu satu. Dan Nabi SAW beritahu, aku nampak juga ada satu kafilah yang lain yang mereka dah dekat sampai ke Tan'im. Mereka dah dekat sampai di Tan'im. Mereka waktu tu mereka ada seekor unta mereka tu hilang, mereka cari, mereka jumpa semula. Itu dalam riwayat. Lepas tu mereka pun tunggu kafilah tersebut. Tersebut. Bila mereka tunggu kafilah tersebut, mereka tanya pada Nabi, bila kafilah tu sampai, akan balik ke Mekah? Sebab zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang zaman dulu bila mereka bergerak, mereka ada pengalaman.
Macam mana macam mana kita nak kata? Macam kita lah sekarang kalau kita bergerak, kalau kita tanya kita nak pergi Johor berapa jam? Contoh kata Seremban Johor, kita kata 3 jam sebagai contohnya. Mungkin JB 3 jam, KL sejam. Orang zaman dulu juga bila bertanya kadang mereka kata dalam 2 hari, dalam 3 hari atau dalam 3 malam atau ni. Jadi Nabi bila mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafilah tu akan sampai hari apa dijangka sampai ke Mekah. Nabi kata masa aku bergerak mereka dijangka sampai hari Rabu. Dalam hadis sebutkan bahawa mereka akan sampai hari Rabu. Nabi bagi tahu. Orang kafir Quraisy tunggu. Hari Rabu tu mereka semua tunggu kat pinggir Mekah tengok kafilah tu nak balik. Bila kafilah, tapi bila dah dekat hari Rabu, bila hari Rabu tu dah dekat petang, dekat maghrib, kafilah tu tak sampai juga. Mereka tunggu. Bila dah dekat maghrib, mereka dah mula kata dah, sosek-sosek ni Muhammad Kelentong ni. Kan, Muhammad Kelentong. Ni tengok dia dekat maghrib dah. Waktu tu Nabi pun tengok kafilah tu tak sampai. Nabi SAW doa pada Allah supaya Allah Ta'ala tahan matahari. Ini peristiwa dia panggil peristiwa Habsus Syams. Allah tahan matahari. Allah tahan matahari, waktu tu matahari tak maghrib. Sedangkan dekat maghrib, Allah tahan sebentar, untuk sebentar, kafilah tu sampai. Kafilah tu masuk je Mekah, Allah pun jalankan semula matahari, maghrib. Maknanya mereka tepat sampai hari Rabu. Sebelum habis hari Rabu, kafilah tu dah sampai. Itu mereka tanya pada kafilah tu, apa cerita kamu? Mereka bagi tahu, mereka cerita macam yang Nabi SAW bagi tahu. Mereka kata ada tak dalam kafilah kamu ada 1 ekor unta bawa 2 guni besar? Betul, ada berlaku. Kan, mereka tanya lagi, ada tak unta yang hilang di kafilah lain? Kafilah lain sampai, ada tak unta yang hilang? Mereka kata betul, ada berlaku. Bila dengar cerita tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy kata kepada Nabi SAW, apa mereka kata? Muhammad ni sebenarnya ialah satu orang penyihir. Itu jawapan al-akhir. Itu jawapan akhir. Betul. Sebab tu dalam Quran bagi tahu, mula mereka tuduh Nabi SAW gila. Kan, penyair. Am yaquluna syair. Kan, cakap syair. Lepas tu dah syair gila. Lepas tu akhir sekali sahir. Mereka panggil Nabi SAW tukang sihir. Itulah akhir mereka kata Nabi SAW. Dan waktu tu mereka juga jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar ni kawan kau bawa cerita pelik-pelik ni, percaya tak? Abu Bakar radhiyallahu anhu kata bahawa Muhammad ni kalau dia cerita pada aku cerita yang lagi jauh daripada itu, yang lagi susah nak percaya pun, aku akan benarkan dia. Aku akan percaya. Selepas itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi gelaran As-Siddiq. Orang yang sentiasa membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu Allah bagi tahu peristiwa Mi'raj ni yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ujian untuk orang kafir. Kan? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nuqawwifuhum fama yazidum illa tughyanan kabira. Allah bagi tahu bahawa peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj ni sebagai ujian untuk orang beriman. Orang beriman untuk orang manusia. Orang beriman percaya, orang tak beriman maka mereka tak percaya peristiwa Isra Mi'raj ni. Kan, orang tak beriman tak boleh bayangkan peristiwa tersebut. Tapi kita beriman pada Rasulullah SAW, beriman pada Allah Ta'ala, maka kita percaya dan kita beriman dengan peristiwa tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai penutupnya, kita ambil beberapa pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita Isra Mi'raj ni dia bukanlah tujuan kita nak cerita yang pelik-pelik. Kan, kita dengar cerita Isra Mi'raj ni ialah bukan tujuan dia kita nak dengar cerita pelik-pelik. Kan, ataupun nak dengar kelainan. Itu bukan matlamat asal. Hakikatnya ialah bila kita dengar pasal cerita Isra Mi'raj ni ialah supaya sebenarnya bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila peristiwa tu diulang-ulang kali kita dengar, maka keimanan kita bertambah. Hakikatnya itu akan berlaku. Kan, macam kita kata, kan, kadang-kadang kita kata macam orang buat iklan kan, orang buat iklan satu benda kan, dia kalau TV tu kalau iklan sekali mungkin orang tak beli, tapi setiap kali bila time ada senggang masa ada iklan sampai naik melampah lah. Tengah cerita ada iklan, cerita lagi iklan lagi, cerita iklan lagi kan. Kadang-kadang iklan benda biasa je pun tapi iklan berkali-kali. Jadi daripada tak jadi beli, maka isteri pun telah pujuk suami dia beli. Bang, belilah bang, ni dah ada dalam TV dah ni. Inilah yang kita jumpa ni tu lah ada. Sebab kerana bila dengan iklan tu berkali-kali, walaupun tipu sekalipun, tapi bila dia berkali-kali, maka orang percaya. Hakikatnya itulah juga perkara agama ni. Perkara agama ni bila kita ulang dengar, iman akan bertambah. Tapi kat mana nak dapat? Dalam majlis macam ni.
dalam majlis macam ni untuk kita dengar peristiwa macam ni supaya iman kita kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara periktibar Isra' Mi'raj ni yang paling besar ialah pertama nak tunjukkan Allah Maha berkuasa melakukan segala-galanya. Allah boleh buat apa saja. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat, Allah boleh buat apa saja. Maka kita kena yakin bahawa Allah Maha berkuasa untuk buat apa saja. Nombor 3 di peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah nak bagi tahu bahawa betapa tingginya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya dan agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iktibar yang paling besar. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah buat peristiwa Mi'raj, Isra' Mi'raj. Peristiwa ini tak pernah berlaku pada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam paling tinggi pun Nabi Musa alaihissalam pergi mana? Pergi atas bukit Tur Sina. Kan bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bermunajat ataupun berbicara dengan Allah Taala sampai melepasi 7 langit. Melepasi Sidratul Muntaha, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3. Nombor 4 iaitu iktibar yang paling besar daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni iaitu solat tu sendiri. Itu yang paling besar. Kita ceritalah gergung-gergang, pung pang pun, tapi kalau kita tak jaga solat tak ada faedah. Maksudnya itu benda tu macam jadi satu cerita saja. Iktibar yang paling besar daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah solat. Kan supaya nak bagi tahu pentingnya perintah solat, maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk Isra' Mi'raj. Maka kerana itu kita sebagai orang Islam kena jaga betul-betul solat. Solat perlu dijaga betul-betul, tunaikan dan ambil berat juga tentang solat dan jangan sambil lewa solat. Jangan ambil berat. Ini adalah perintah solat, perintah yang besar. Dan juga kita kena berusaha supaya bagaimana umat Islam juga dapat datang pada solat, dapat tunaikan solat. Kadang kita mungkin dah solat, tapi kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita tak solat. Kadang-kadang, siapa orang tu? Kadang-kadang ni ayah solat, tapi kadang anak tak solat. Kadang ayah tiap-tiap subuh pergi sembahyang, tapi kadang dia tak pernah pun terfikir atau tersedik dalam hati dia untuk kejut anak dia solat. Supaya dia pergi solat. Pada anak dia tu dah balik. Anak dia dah balik, tapi dia biar anak dia. Kan? Kadang-kadang tak payah. Ni kadang bini dia pun tak solat. Kan? Kadang suami dia datang sembahyang. Kadang-kadang ada kali isteri solat, suami tak solat. Kadang-kadang suami isteri solat. Suami isteri istiqamah datang kuliah, datang ceramah sana, ceramah sini. Tapi anak-anak dia 3-4 orang, semua dah balik, tak pernah bertanya pada si solat. Itu kalau dalam keluarga. Kemudian bagaimana kita boleh dalam konsep taman. Macam contohnya kita dalam taman kita ni. Bagaimana orang taman kita supaya dapat semua menunaikan solat. Kan ambil berat. Terutama AJK Masjid Surau, fikir supaya orang dapat datang solat. Dapat jaga solat. Dia kalau orang datang Masjid Surau ni ialah tanda jaga solat. Dan Nabi bagi tahu bila kamu lihat orang itu ambil berat untuk pergi ke masjid, maka itu tanda orang beriman. Kalau kat rumah ni kadang-kadang bukan tak solat, tapi kadang-kadang solat pun macam sambil lewa je. Kan solat pun laju-laju, itu yang macam dalam hadis bagi tahu solat macam burung yang mematuk bijian. Macam disebutkan di dalam hadis. Jadi kita kena usahakan masyarakat kita solat kan. Secara umum ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, kalau kita lihat bahawa sebenarnya orang Islam kita ni ramai lagi tak solat sebenarnya. Ni bukan benda main-main. Sebenarnya orang Islam kita ramai lagi tak solat, kan? Yang satu solat tak datang masjid, tapi solat juga mungkin kat rumah kalau kita bersangka baik. Tapi yang tak solat begitu ramai. Kan terutama anak-anak muda. Ini yang sangat menakutkan. Majoriti anak-anak muda Islam sebenarnya tak payah pergi jauh, kadang kat taman kita pun kadang tak solat. Kan tak solat pun. Memang tak solat. Jadi kerana itu kena usaha supaya perintah Isra' Mi'raj ni kita kena pertama kita usahakan diri kita solat, ahli keluarga kita solat dan masyarakat orang Islam ni dapat tunaikan solat. Orang bukan Islam tu dia belum Islam lagi, tapi pertama orang Islam solat dulu. Kita kena usahakan. Nombor 5 tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, iktibar yang paling besar dari Isra' Mi'raj ni, kalau kita tengok Isra' Mi'raj ni satu perjalanan. Arab panggil rihlah. Rihlah ni makna perjalanan. Rihlah Nabi dari mana ke mana? Kalau kita lihat, iaitu Nabi pergi dari masjid ke masjid. Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi solat di masjid, 2 masjid besar. Apa iktibar nak bagi tahu? Masjid ni ialah tempat yang paling utama dalam Islam. Masjid bukan benda kecil dalam Islam. Masjid ni benda yang begitu besar. Masjid ni jantung bagi umat Islam. Dalam setiap tempat masjidlah jantung dia. Maksudnya masjid ni begitu penting. Kerana itu pembinaan masjid ialah orang datang masjid ialah perkara yang sangat besar. Jadi kerana itu masjid ialah sebenarnya tempat yang mana begitu mulia di sisi Allah Ta'ala. Kerana itu bila Nabi hijrah pun,
Nabi hijrah Madinah, apa yang Nabi buat? Sebelum Nabi buat semua benda, Nabi telah buat Masjid Quba. Sampai Madinah, Nabi buat Masjid Nabawi. Sedangkan kalau kita baca sirah, waktu tu juga ketika Nabi sampai Madinah, di Madinah juga tersebar wabak. Ini mungkin orang ramai tak perasan. Kalau kita baca kitab sirah, ketika Nabi datang Madinah, di Madinah juga ada tersebar wabak, dan beberapa orang sahabat terkena wabak tu. Wabak tu begitu teruk sampai sahabat kolaps. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal jadi macam tak boleh bangun, terkena wabak tu. Tapi bila Nabi datang Madinah, Nabi SAW telah buat masjid Quba dulu. Nabi duduk Quba, Nabi buat Masjid Nabawi. Lepas tu bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi doa supaya Allah hilangkan wabak tu. Wabak tu pun hilang. Nabi mimpi dalam hadis, Nabi SAW mimpi, dalam mimpi tu Nabi lihat satu orang wanita tua tinggalkan Madinah, pergi ke Juhfah. Nabi kata hakikatnya yang lari tu iaitu wabak tu Allah hilangkan. Lepas tu wabak tu pun hilang dengan berkat doa Nabi SAW. Jadi nak bagi tahu ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, terutamanya khususnya bagi lelaki, maka masjid ni ialah jantung bagi umat Islam. Dia bukan tempat main-main. Masjid ni bukan tempat macam pasar raya, nak buka dia buka, tutup kan. Dan masjid bukan tempat mainan umat Islam. Mainan ni maksud saya kita nak main-main dengan dia. Masjid lah tempat yang begitu penting bagi Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, antara 7 golongan di akhirat nanti akan berada bawah naungan Allah Ta'ala ialah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Dalam hadis juga Nabi beritahu, banyak hadis. Tadi pun saya beritahu dalam Isra Mi'raj, iaitu ketika Nabi sampai atas Sidratul Muntaha, Nabi lihat ada orang yang begitu Allah muliakan, hatinya terpaut ke masjid. Bila hati terpaut ke masjid, selalu datang masjid. Dalam hadis juga dia bagi tahu, dan Tabrani banyak riwayat lain bagi tahu, bila azab datang satu tempat, azab kalau turun dari satu tempat, Allah akan selamatkan azab tersebut bila ada orang kat situ yang mana mereka menghidupkan masjid. Bahkan dalam hadis juga dia bagi tahu bahawa bila azab datang satu tempat, orang yang menghidupkan rumah Allah, masjid, tak kena azab tersebut. Dan ini kita lihat depan mata kita. Ini kita dah lihat dekat banyak tempat. Kan tak payah kita cerita dah. Contoh macam dulu tsunami berlaku dekat negara luar. Kita lihat apa tempat Allah selamatkan. Antara banyak Allah selamatkan masjid. Sepatutnya itu perkara itu dah cukup untuk kita buka mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi oleh kerana itu solat kita jaga dan usahakan dalam tempoh ni kena bawa orang banyak kepada masjid. Dan banyak lagi doa kepada Allah. Kan tempat kita bermunajat yang utama ialah masjid. Banyak doa kepada Allah Taala di samping kita melakukan zikir ibadat yang lain. Kita hidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, doa supaya Allah Taala hilangkan segera wabak ini daripada kita. Kan hakikatnya sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita diuji. Siapa yang uji kita tuan-tuan? Yang uji kita bukan makhluk, hakikatnya yang uji kita Allah. Penyakit yang datang ni pun Allah. Ialah kita tepikan. Ada orang kata mungkin orang buat, orang tak buat, itu kita tepikan dulu. Tapi hakikatnya penyakit ni Allah uji kita. Bila Allah uji kita, ialah kita kena kembali pada Allah. Yang boleh hilangkan penyakit tu Allah. Tapi bila kita kembali pada Allah, Allah akan hilangkan. Cara ni ialah dengan kita dirikan solat, banyakkan doa, banyakkan lagi istighfar, minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala supaya Allah hilangkan wabak ini segera daripada kita. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada peristiwa Isra Mi'raj ni ialah kita juga dapat tahu bahawa pentingnya dalam amalan-amalan yang tadi diberitahu tu, maksudnya berkenaan dengan macam contohnya jauhi maksiat-maksiat tersebut. Contohnya macam apa tadi? Riba, makan harta orang, tak tunaikan amanah, itu kena jauhi dosa-dosa tersebut. Semoga Allah beri kita taufik untuk kita melakukan perkara tersebut. Jadi sampai itu saja. Kan semoga Allah jadikan majlis kita pada malam ini kan sebab pengampunan kita dan sebab kita mendapat rahmat dan dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya majlis kita pada malam ini Allah jadikan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada kita, dan Allah berikan kepada kita taufik untuk kita menjaga solat, dan kita mendapat daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik supaya untuk kita terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hilangkan wabak daripada kita. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan wabak ni segera daripada kita, daripada kampung kita, daripada taman kita, daripada negeri kita, daripada Malaysia dan daripada seluruh dunia secara amnya. Dan juga kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan menjadi hampir dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Jadi sampai itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.